Kemudian bolehkah menghapuskan simpanan barang-barang yang haram dengan menjualnya? Contoh barang tu barang haram, boleh tak jual? Saya telah bertaubat nasuha pada Allah, tapi dalam masa yang sama saya masih lagi mempunyai simpanan barang-barang yang haram seperti peralatan judi, arak, filem lucah dan sebagainya. Saya ingin menghapuskan semua barang tersebut dari hidup saya. Bolehkah saya menjualnya? Soalan. Boleh tak boleh? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah subuh Taman Syurga Maya. Ada orang tengok secara live daripada seluruh dunia pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini saya tak sambung kitab lah, tapi saya bawa satu tajuknya Taubat Nasuha. Taubat Nasuha. Sesiapa yang bertaubat kepada Allah sebelum datangnya Al-Ghargharah, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Ghargharah? Ghargharah. Ghargharah itu adalah satu suara yang keluar dari kerongkong di saat roh ditarik keluar daripada jasad. Ini bermaksud kita hendaklah bertaubat sebelum datangnya kiamat kecil, yakni kematian dan kiamat besar. Orang yang beriman akan menghadap Allah dalam keadaan takut dan mengharap kepadanya. Jadi mana kata selagi mana nyawa kita belum sampai dekat sini, dah penghujung sangat, kita masih lagi ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Nabi sebut sebaik-baik manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Oleh itu, manfaatkanlah kesempatan yang telah dikurniakan oleh Allah supaya kelak kita tidak akan memikul bebanan dosa ketika menghadapnya di hari penghisaban. Selagi roh masih belum bercerai dari halkum, selagi itulah jendela taubat masih terbuka luas buat kita. Apakah maksud taubat nasuha? Apakah maksud taubat nasuha? Maksud taubat ialah kembali. Manakala taubat nasuha boleh diertikan sebagai taubat yang seikhlasnya, yang mana dia menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukan, meminta ampun kepada Allah dan berazam tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Saya ulang balik. Taubat yang seikhlasnya, makna betul-betul taubat, yang mana dia menyesali dosa-dosanya yang telah dilakukan, meminta ampun kepada Allah dan berazam tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Syarat-syarat taubat yang diperkatakan oleh para ulama berdasarkan hadis dan ayat-ayat Quran adalah: pertama, berhenti serta-merta daripada dosa yang dilakukan itu. Yang kedua, wujud rasa menyesal di atas perbuatan dosa yang telah dilakukan dulu. Kan? Semua orang ada perangai, kan? Mungkin contoh masa kecil mungkin curi buah kau. Benda-benda yang kita rasa dulu alah biasalah budak-budak, ayat kan? Mungkin kan? Kemudian ketiga, berazam tidak melakukan dosa-dosa terdahulu. Dan yang keempat, jika melibatkan hak orang lain, maka hendaklah dipulangkan semula hak orang tersebut dan meminta ampun dan maaf daripada insan tersebut. Kan? Itu sebab ada orang tu kan kadang-kadang dia tanya pula, adakah ada setengah orang, ada satu hamba Allah tu, dia kata nak minta maaf boleh tapi kena sebut. Dia cakap itu. Minta maaf jumpa dia kena sebut dosa-dosa dia. Tu tengok keadaan. Tengok keadaan. Dia cakap kau minta maaf tu kau tak cakap betul-betul. Ada pula orang macam tu. Nak maafkan aja. Macam tu kan. Tapi kalau kita ada benda tak puas hati, kita cakap lah. Orang tu minta maaf. Saya minta maaf lah dulu saya
saya ada ambil duit abang ni pun semua. Oh ya ke? Tak apa, aku halalkan dah. Lepas tu dia terfikir, duit mana pula ini ambil? Kata. Dia tanya, duit mana yang kau ambil? Dia nak tahu juga tu. Ada sekali abang tak perasan saya ambil duit abang 1,000. Masa bila pula? Kan? Dulu lama dah. Ya Allah Akbar. Rupanya duit surau. Jangan contoh duit tu ada sampai dia pun tak perasan. Kan? Contohlah. Berhutanglah saya dengan surau ni. Kan? Nampak? Jadi benda tu penting. Kan? Tapi contoh adalah yang tanya kalau dia dengan suami dia dulu ada salah dia, kalau suami dia pun ada salah, adakah kita perlu cerita kat pasangan kita? Tu soalan orang tanya. Kan? Kejap lagi saya tunjukkan, kan? Ada di senarai ni. Cara taubat nasuha daripada beberapa dosa utama. Ada beberapa dosa yang dilakukan oleh manusia, dosa utama yang melibatkan dosa yang biasa dilakukan. Pertama, bertaubat daripada dosa zina. Dia kata, saya pernah melakukan perbuatan terkutuk dengan seorang perempuan dan sekarang sangat menyesal. Bagaimanakah cara saya perlu bertaubat? Adakah saya perlu berkahwin dengan perempuan itu sebagai tanda taubat? Jika perempuan itu hamil, adakah saya wajib memberikan nafkah terhadap anak hasil pada perbuatan zina tersebut? Dalam kes zina ada dua keadaan. Pertama, zina secara paksa. Mana mungkin rogol ke apa ke. Kan? Jika dia berzina dengan perempuan tersebut secara paksaan, maka hendaklah dia membayar kepada perempuan tersebut mahar mitsil sebagai ganti rugi kemudaratan yang ditanggung. Mahar mitsil tu ialah mahar yang dinilai mengikut mas kahwin saudara-saudara perempuan yang telah berkahwin dulu. Dan hendaklah dinilai sama dengan mas kahwin keluarganya yang paling dekat sekali seperti kakak dan ibu saudara. Dia tak boleh main syarat ya. Dia kena tengok kan. Kok sebab diri lah tu gitulah kan. Sampai itu mas kahwin juga dinilaikan berdasarkan keadaan perempuan itu sendiri, dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya. Setelah itu hendaklah dia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jika perkara ini sampai ke pengetahuan pihak berkuasa, maka perlulah dijatuhkan hukuman yang setimpal ke atasnya. Kan? Adalah kes dia. Yang kedua, zina suka sama suka. Jika dia berzina dengan perempuan tersebut dengan kerelaan masing-masing, maka tiadalah apa-apa pun padanya melainkan hanyalah perlu bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat. Anak tersebut tidak boleh dibinkan, dinisbahkan kepadanya secara mutlak. Oleh itu dinisbahkan anak itu kepada ibunya, dinasabkan kan kepada ibunya. Dia juga tidak wajib memberi nafkah kepada anak tersebut kerana anak tersebut merupakan anak zina. Selain itu, orang yang bertaubat ini tidak diwajibkan berkahwin dengan perempuan tersebut untuk menutup kesalahan tersebut. Kan? Itu sebab kena jauh kan. Lelaki yang berzina tidak boleh mengahwini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang beriman. Surah An-Nur ayat 3. Dan ada pandangan menyatakan tidak boleh menjalankan akad nikah dengan perempuan yang terdapat janin hasil dari zina dalam perutnya walaupun dari jenis sendiri. Ada pandangan kata. Kan? Dan tidak juga boleh menjalankan akad nikah dengan perempuan yang tidak pasti apakah dia hamil ataupun tidak walaupun lelaki dan perempuan itu telah bertaubat. Ada pandangan pula. Yang itu saya tak nak urai panjang lah. Dia ada lah kan. Jika telah nampak tanda rahim wanita itu bebas dari air mani lelaki itu, maka ketika itu adalah harus untuk mereka berdua kahwin dan memulakan kehidupan baru bersama-sama. Itu dipanggil sebagai istibrak rahim. Nak pastikan perempuan tu hamil atau tidak ada perzinaan tersebut. Yang ni dia complicated lah, sebab ada pandangan yang berbeza-beza. Soalan yang tadi, adakah wajib mengakui dosa silam kepada suami? Contoh dia dulu pernah lah ada buat benda-benda tak elok. Wajib tak dia beritahu kat suami, bang, marin kan saya ada boyfriend, entah macam mana pula, dia kata macam tu. Adakah dia kena cerita dengan suami dia? Sebab soalan ni ada orang tanya, saya telah berkahwin dengan seorang lelaki yang baik, tapi malangnya pada waktu silam saya pernah melakukan perbuatan terkutuk. Apakah saya harus menceritakan dosa silam kepada suami saya? Jawapannya, tidak wajib kepada mana-mana pihak untuk menceritakan dosa silamnya kepada pasangannya. Kan? Selagi mana Allah menutup keaiban diri kita, maka cukuplah kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepadanya. Contoh, janganlah kita macam dengan anak lah. Abah mari mana perempuan yang dalam kampung ni abah tak bawa. Kan? Abah minan dah marin. Abah, orang panggil abah marin dulu, Jack tu. Kan nama bukan biasa, bukan kaleng-kaleng, Jack.
Dulu abah paling handsome sekali. Siapa lagi perempuan tu? Cik Jah kat tu. Contoh bukan nama sebenar. Itu pun girlfriend abah kat dulu tu. Jangan abah, tak payah cerita. Kan? Allah dah tutup aib kita pula yang buka. Jangan. Dan sesiapa yang telah mengahwini seorang anak dara, apabila tiba malam perkahwinannya, dia mengetahui bahawa perempuan tersebut tidak suci lagi disebabkan dosa silam dilakukannya, maka lelaki itu berhak mengambil semula mahar yang telah diberikan serta menceraikannya. Berhak. Ada hak. Tapi dalam banyak keadaan, dan kalau boleh maafkanlah kan. Jika perempuan tersebut sudah bertaubat, maka rahsiakanlah hal tersebut dan kekallah bersama dengan perempuan itu. Yang penting taubat. Dengan izin Allah, insya-Allah suami yang bersabar akan dikurniakan pahala oleh Allah. Ketiga, taubat daripada mencuri. Macam mana pula taubat bagi seorang pencuri? Pertama sekali, jika benda dicuri tersebut masih berada dalam simpanan, maka wajib dipulangkan kembali benda tersebut kepada tuannya dengan segera. Jika benda itu telah rosak atau musnah atau sudah buruk, maka wajiblah menukar ganti benda tersebut dan memulangkan kembali kepada tuannya. Dia curi motor, dah gahai motor tu dah, baru nak pulangkan. Tapi boleh tak kalau dia tak cakap? Ni soalannya. Jika tak mampu, minta maaf secara telah ansur daripada pemilik barang tersebut. Bagaimana jika tidak berani untuk berterus terang kepada pemilik barang tersebut? Dalam hal ini, pulangkanlah kembali barang yang dicuri itu dengan menggunakan orang tengah. Minta orang tengah tersebut menyampaikan barang tersebut tanpa menyebut nama kita. Kan? Ataupun ni abang, ada orang hadiahkan motor kat abang. Dia kata, marin dicuri motor abang. Siapa dia orang tu? Tak boleh saya cerita dah. Tapi napik motor Honda kan, elok berkilat, motor baru dia ganti kan. Okey lah. Kan? Tapi sebenarnya tak sama. Pada orang yang kena curi, masa dia kena curi motor tu dia tengah susah benar. Sekarang benar tu macam dah tak rasa benar lah, tapi kan, terpulang lah. Kan? Masa tu dah lah susah. Disebabkan motor tu tak ada lah, ambil pergi hospital nak bawa bini kandung kat kereta tak ada, naik motor entah. Kan? Tak ada motor, nambik pula, keguguran pula. Contoh lah, macam-macam masalah orang kan. Selain tu, kan kita juga boleh memulangkan barang menggunakan pos atau meletakkan barang curi tersebut di tempat asalnya tanpa pengetahuan pemilik asal. Apa yang penting adalah barang tersebut selamat sampai kepada pemilik sebenar barang itu. Tapi kalau motosikal, contoh lah kan. Contoh kalau kita tengok harga motosikal dulu dengan sekarang tak sama. Kan? Kita tak boleh lah ikut harga dulu. Kita curi lambu. Lambu dulu harga mungkin 3,000 dapat. Kan? Tapi sekarang harga seekor lambu mana dapat 3,000? Kan? Jadi kita kena gantikan tu ikut nilai hari ni. Contoh. Kan? Tu siapa yang nak join korban Afrika beritahu. Kan teringat pula kan. Korban Afrika. Okey. Kemudian bagaimana jika gagal memulangkan barang yang dicuri? Saya pernah mencuri harta syarikat di tempat kerja dan berhenti kerja. Namun sekarang ni saya telah bertaubat dan sangat menyesal. Saya ingin memulangkan kembali harta tersebut, tetapi syarikat tersebut telah berpindah dan saya gagal mengesan alamat terbaru mereka. Kadang syarikat tu tukar nama ke apa ke, tak tahu, tak payah kesan, pindah ke mana pun tak tahu. Apa yang harus saya lakukan? Pertama sekali, hendaklah terlebih dahulu sedaya upaya mencari tempat dan alamat syarikat, tuan punya syarikat tersebut dengan segala jalan yang ada. Cek dengan SSM, tanya yang pernah kerja kat sana semua. Tak ada siapa yang tahu dah, dah payah cari dah. Kan, kalau insan tersebut telah mati, maka pulangkanlah benda tersebut kepada waris atau keluarga tuan punya syarikat tersebut. Jika masih tidak menyumpainya setelah habis segala ikhtiar, maka sedekahkanlah harta tersebut sebagai penebus kepada harta dicuri itu dan niatkanlah ia untuk insan atau syarikat tersebut walaupun insan atau syarikat tersebut adalah kafir. Kerana Allah akan memberikan kepada mereka harta di dunia tapi tidak di akhirat kelak. Faham Makna tak kira lah yang kita curi tu kafir ke, Melayu ke, Islam ke, tak ke kan. Tetap kita kena pulangkan. Sebab mencuri tetap mencuri. Ya. Dosa mengambil harta anak yatim dan menyandikan hasil curi sebagai modal berniaga. Pula dah. Kan? Curi harta anak yatim satu, buat modal berniaga. Macam mana tu?
Saya mengambil harta anak yatim dan menjadikan ia modal perniagaan. Setelah sekian lama saya mendapat keuntungan dan harta tersebut bertambah berkali ganda. Sekarang saya telah bertaubat, bagaimana harus saya serahkan harta tersebut? Para ulama telah mengeluarkan banyak pendapat mengenai hal ini, namun pendapat yang paling pertengahan ialah hendaklah memulangkan modal asal itu kepada anak yatim tersebut ditambah bersama dengan separuh daripada keuntungan tersebut. Macam tu. Dia tak ada balik modal bagi modal ya. Untung pun separuh kena bagi kat dia. Maka jadilah kamu dan anak yatim tersebut seakan-akan akan kongsi terhadap keuntungan tersebut, dan dalam masa yang sama kamu telah pun memulangkan hak mereka. Begitu juga jika seseorang telah mencuri beberapa ekor ternakan daripada unta atau kambing, lalu binatang yang dicuri itu membiak dan beranak, maka hendaklah dipulangkan binatang yang dicuri itu beserta setengah ekor daripada anak-anak binatang tersebut kepada tuan asalnya. Kalau seekor macam mana? Takkan nak korek dua pula. Bagilah seekor anak itu. Kan? Biarlah lebih kat orang tu daripada lebih kat kita. Kan? Jika binatang tu ibunya telah mati, maka berikanlah harga binatang tersebut bersama setengah ekor anak-anaknya kepada tuannya. Contohnya, seseorang itu A telah mencuri duit seorang anak yatim sebanyak RM1,000. Lepas tu A telah memperniagakan duit curi tersebut, menjadikan sebagai modal lalu mendapat keuntungan. Hasil curi yang diniagakan itu sebanyak RM4,000. Dia curi RM1,000, buat berniaga, untung dapat RM4,000. Jadi dia kena pulangkan balik berapa? RM3,000. Kan? RM1,000 campur dengan 2, iaitu separuh daripada RM4,000 kan. Jadi RM3,000, nak bagi lebih lagi baik kan. Bertaubat daripada dosa yang melibatkan hak orang lain, itu yang kelima. Siapa yang ingin bertaubat itu melepaskan diri dari belenggu kezaliman silamnya yang dahulu dengan melunaskan kembali perkara tersebut dengan membayar kembali jika berkaitan dengan duit dan harta benda, atau hendaklah meminta dihalalkan atau meminta supaya dia memaafkanmu. Jika dia memaafkanmu, maka segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Andai tidak, pulangkanlah kembali haknya. Sesiapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, iaitu berupa maruah atau harta benda, maka mintalah kepadanya agar dihalalkan perkara-perkara tersebut cepat-cepat sebelum diambil daripadanya. Di hari tiadanya dinar juga dirham, yang mana pada hari itu jika mempunyai amalan soleh, maka akan diambil dari amalan tersebut sekadar kezaliman yang dilakukannya. Jika dia tidak mempunyai apa-apa amalan soleh, maka akan diambil pula kejahatan-kejahatan orang yang dizaliminya itu, lalu diberikan kepadanya. Hadis muttafaqun alaih. Maknanya, kita sebelum matilah baik kita selesaikan. Kalau adalah hak orang, kalau kita baik rumah, orang dulu-dulu dia goma, dia satu perangai, sempadan tanah tu dia alih biar besar tanah dia. Kan? Kalau jumpa balik orang tu, kadang orang tu tak tahu, berpuluh tahun duduk kat tanah tu, dia tak tahu pun sebahagian kecil tanah yang dia anjak tu dia punya. Dia pun jumpa, nak beritahu ngah, apa halung. Dulu alung alih tu sempadan tanah tu. Adalah dalam berapa kaki tu sama nak kau punya. Alung ambil. Kan, alung minta maaf nak. Minta maaf sangat-sangat. Kau nak alung ganti balik ke? Hanya alah balik sempadan tu. Kau dah suruh buatlah. Tapi kalau dia kata, tak apalah. Kita pun dah tua ni, angah tak kisah belum. Eloklah alung cakap tu, angah okey. Macam tu kan. Selesai, alhamdulillah. Macam ni lah, macam ni lah Long. Long tak nak dah sempadan tu, Long bayarlah sikit. Macam tu kan. Bayar. Berapa? Tak payahlah mahal dah. Adik-adik, RM50,000 sudah lah. Berapa kaki cerita RM50,000 tak kan. Tak apalah kalau dia nak macam tu. Gunting lah. Kurang sikit tak boleh ke? Bincang elok-elok. Kita janganlah marah pula. Wah, kau dia nak minta maaf lebih-lebih pula kau ngah. Tak ada lah, dia minta gunting lah. Kan? Macam tu. Kemudian bertaubat daripada mengambil rasuah. Rasuah pun ada ya. Saya pernah mengambil rasuah, kemudian saya telah bertaubat. Maka apa yang perlu saya lakukan dengan duit-duit rasuah yang pernah diterima? Rasuah biasanya berlaku dalam dua keadaan. Mengambil rasuah daripada orang yang dizalimi. Contoh apa? Contoh ni orang yang ada kuasa minta pada orang yang nakkan kuasa dia. Tu mengambil rasuah pada orang yang dizalimi. Contohnya, dia jadi pegawai. Dia kata,
Tuan tak boleh tolong ke Tuan, saya nak benda ni, tak boleh luluskan kau ni. Contoh dia ada kuasa meluluskan. Boleh tu boleh, tapi kalau kono cara, wah ayat kan. Apa cara Tuan? Sebelah tangan tu. Oh, sebelah tangan tu apa? Oh, 5,000 tu. 5,000? 50 tu. Contoh lah kan. Dia pun aduh, poning yo tak yo kak. Dia pun bagilah 5,000. Orang tu nak 5,000 bagi 5,000. Orang tu nak 50,000 bagi 50,000. Kan, saya bagi ansur-ansur boleh ke Tuan? Okey, saya tak kisah sangat. Oh, saya tak kira tu. Otak tu. Rasuah tak kira apa kan. Bagi tu. Dan lepas tu, maka dalam keadaan ini, dalam keadaan orang yang dizalimi tersebut terpaksa membayar rasuah untuk menuntut kembali haknya, di mana dia tidak mungkin mendapat kembali haknya melainkan dengan membayar rasuah, maka dalam keadaan sebegini wajiblah ke atas orang yang ingin bertaubat ini memulangkan kembali duit rasuah tersebut kepada pemberi rasuah jenis ini, kerana hukumnya dikira seperti harta yang dirampas dan orang yang memberi rasuah tersebut seakan-akan dipaksa. Jadi contoh orang tu sebenarnya kadang-kadang ada orang ambil rasuah ni, dia bukan apa pun, memang dah lulus pun saja dia buat macam tu. Tak boleh Tuan, kita tengok Tuan, sebenarnya ikutkan tauk kau ni. Tak jamin lah dia kata. Dia buat dia takut lah kawan. Ya kau Tuan, macam mana Tuan? Itu hak dia lah tu. Mak tak? Ataupun Tuan tolong tengoklah sikit anak saya, dia nak mana kerja ke, nak mana kerja ke MPS tu contohlah. Bandaraya dah, bagi bandaraya tu. Tolonglah sikit lah. Nanti saya tengok kan. Wah, dia pun tengok. Tengok anak tu memang dapat. Wah, dia buat cerita. Macam ni lah, anak kau tu susah sikit lagi. Dah masuk senarai simpanan dah tu. Tapi kalau nak bagi napik, macam mana nak buat? Dia ada berapa orang dan kau nak settle tu dengan 2-3 orang tu? Dia kata. 3 orang. Setiap seorang kurang-kurang 5,000 tak? Aku tak nak tau, cik ayat dia. Jadi kalau 3 orang 15,000 betul. Ada tak? Tak apalah, anak dan dia pasal tak apalah. Bagi. Dalam hal tu kena pulangkan balik. Kena pulangkan balik. Tapi orang yang bagi itu berdosa tak? Dosa juga sebenarnya. Kan? Tapi pulangkan balik, taubatlah tuan-tuan ya. Kemudian mengambil rasuah pada orang yang zalim. Jika pemberi rasuah tersebut memberi rasuah kepada perkara yang tidak terdapat haknya di situ, maka kadang-kadang ini duit tersebut tidak perlu dipulangkan. Duit tersebut telah dibelanjakan pada jalan kebaikan, seharusnya seperti memberikan kepada fakir miskin. Taubatnya sama seperti siapa mengambil hak orang lain daripada tuannya. Maknanya ni bukan dia, kali ini dia mengambil daripada orang yang menawarkan sesuatu pada dia pula. So dalam keadaan ni tak. Cuma duit ni tadi. Ada orang pernah tanya, duit ni duit curi, duit curi ni mam dia. Saya nak sedekah kat surau. Boleh ke tak boleh? Soalan ni. Boleh tak boleh? Kita adalah duit mana dah kan? Dia kata, ni duit curi, ni ada duit jenayah orang contoh kan. Terkumpul ada kat rumah tu. Jadi dia nak bagi, boleh bagi masjid, boleh bagi imam surau boleh. Bukan bagi imam tu dah, bagi surau boleh. Tapi dengan satu syarat, dia kena beritahu imam tu. Kena beritahu pihak surau, jawatan kuasa kena tahu. Tapi duit tu tak boleh guna untuk buat tempat semayang. Faham tak? Jangan pula guna duit tu jamu orang makan, tak boleh. Contohnya nak buat toilet, tak boleh. Nak buat jalan, buat parking, boleh. Tapi jangan guna duit tu. Tapi janganlah dah halang-halang dia bagi ni jawatan kuasa surau, dengan ini laporkan kepada pihak polis. Sudah, kena tangkap lah kawan tu. Jangan pula dia bagi tu, maknanya dia kena declare lah. Tuan, saya minta maaf Tuan, minta Tuan beri tolong tak? Kenapa pula? Dia pun beritahu kat seorang orang ni jemaah surau. Duit ni duit yang saya kumpul alhamdulillah. 5 tahun menang judi nombor ekor ni saya kumpulkan. 5 tahun punya kumpul dapat 500,000. Dia pun bagi. Kan? Ini duit haram ni. Abang kan JK tu kalau tolak duit tu. Tapi jangan guna untuk buat ruang solat, jangan guna untuk tempat semayang, kapet solat, jangan kena menggunakan tempat solat. Buat tempat bilik air ke apa ke kan.
Kadang ada orang dia kata saya nak join ni boleh tak saya nak bayar. Yang ni saya bayar. Orang tu sendiri cakap tu tak apalah. Kita tak tahu kan. Kemudian seterusnya bertaubat daripada mengumpat orang. Jika saya pernah mengumpat dan memburukkan orang lain, adakah disyaratkan supaya saya memberitahu mereka tentang dosa tersebut di samping meminta maaf? Masalah sebegini terletak kepada perkaitan masalah perkara yang boleh mendatangkan kebaikan dan juga mafasid, iaitu perkara yang boleh mendatangkan keburukan dan kemudaratan jika memberitahu mereka tentang umpatan kamu dan tuduhan kamu itu kepada mereka. Jika perkara tersebut tidak menambahkan kemarahan dan kesedihan mereka, maka berterus teranglah kepada mereka tentang hal tersebut secara umum sahaja, tanpa perlu memperincikan tentang perkara tersebut, berserta minta maaf dengan penuh penyesalan. Contoh pagi raya, janganlah didetailkan apa bondo terkutuk orang tu. Semakin raya dan banyak botol untuk kau. Dan hari tu dan khabar kau buntal cik. Dan khabar kau lonjong lah, apalah, macam-macam sebut. Dan khabar bini kau macam ni, dan kutuk anak kau macam ni. Tak payahlah cakap. Minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah silap cakap dan tu. Yalah dan ni kadang-kadang tahulah manusia besok banyak salah dan ni. Wah, kau ni lain macam. Baik kau cakap apa benda aku dah cakap dengan dia. Tak payahlah. Banyak dosa dan ni bukan dengan kau. Ramai orang. Tu dia minta maaf tu. Ayolah. Umumnya. Ya. Kan? Manakala jika kita risau atau takut bila diberitahu kepada mereka tentang perkara-perkara tersebut akan mengakibatkan permusuhan dan pergaduhan yang besar, yakni bakal berlaku kemudaratan yang besar, oleh itu cukuplah kita bertaubat dengan memenuhi beberapa perkara berikut. Contoh ni lah, bini kawan kita tu girlfriend lama gitu, bini pun tak cerita. Janganlah kita buka, kau tahu tak bini kau tu siapa tak kan? Kan macam ni lah girlfriend dan begitu. Kan? Mana tempat kita pernah lah bercuti siapa pilang kawi 3 kali tu mumak berdarah tengok lelaki tu. Tak payahlah kan, tak payah cerita tu. Dia pun tak elok kan, dia pun dah elok tak ada cakap, dah elok tak cakap kan, jangan tahu lah cakap. Apa perkara tersebut, hendaklah menyesal dan hendaklah minta keampunan kepada Allah serta cuba muhasabah tentang betapa haram dan terkutuknya perbuatan tersebut, benda-benda dulu yang kita pernah buat. Hendaklah memuji insan yang diumpat itu dengan pujian kebaikan di hadapan orang lain. Maknanya gantikan yang kita kutuk orang tu dengan puji dia, mudah-mudahan tersebar kebaikan orang tu. Kan? Dia tu baik, bagus tu, apa semua. Aku dengar ni, tak adalah, itu semua orang cakap aja. Nampak kita cover balik. Kan? Hendaklah dia membela insan yang diumpatinya itu jika ada orang lain sedang mengatakan perkara tidak baik terhadap insan tersebut. Dan keempat, berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa orang diumpatnya tanpa pengetahuannya. Doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Mudah-mudahan dia diberkati kehidupannya ya Allah. Doa. Kemudian bertaubat dari pekerjaan yang haram. Saya telah bekerja dalam bidang yang haram dan telah mendapat hasil gaji daripada kerja tersebut. Sekarang saya sudah bertaubat. Apakah saya perlu memulangkan kembali gaji ini kepada majikan saya? Kan, menurut pendapat Ibnu Taimiyah, seorang yang bekerja dalam bidang yang haram atau memberikan perkhidmatan yang haram yang telah bertaubat kepada Allah serta masih mempunyai saki baki gaji dari kerja tersebut. Macam mana? Kojo jual CD haram contoh. Mari. Kojo jual barang curi ni. Dia kojo dengan orang. Tolong curikan untuk orang. Kojo kelab malam. Jadi pelacur ko JRO ko jadi yang tak elok lah. Maka hendaklah dia membelanjakan wang tersebut tanpa perlu dia memulangkan semula wang tersebut kepada majikannya. Contoh, seorang pelacur yang telah bertaubat tidak perlu memulangkan kembali wangnya kepada bekas pelanggannya. Seorang penyanyi yang membuat persembahan diharamkan tidak mengikut syarak tidak perlu memulangkan kembali duitnya kepada penganjur konsert tersebut. Kerana jika dia memulangkan kembali wang haram tersebut kepada penganjur itu, maka dia telah menghimpunkan kembali duit haram itu dan seterusnya menolong penganjur itu meneruskan kerja haramnya. Maka cukuplah untuk membelanjakan wang tersebut untuk kegunaan lain dan dia cukuplah memadailah dia bertaubat. Taubatlah, takkan dipulangkan balik. Ni abang, ni duit masa saya bagi servis ke abang dulu kan. Contoh, dia kerja tukang urut kan. Lepas itu dia adalah benda-benda lain, benda tak semua baik kan. Itu dia pun pulangkan balik.
Tak perlu. Ya. Kemudian bolehkah menghapuskan simpanan barang-barang yang haram dengan menjualnya? Contoh barang tu barang haram, boleh tak jual? Saya telah bertaubat nasuha pada Allah, tapi dalam masa yang sama saya masih lagi mempunyai simpanan barang-barang yang haram seperti peralatan judi, arak, filem lucah dan sebagainya. Saya ingin menghapuskan semua barang tersebut dari hidup saya. Bolehkah saya menjualnya? Soalan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh jual barang-barang yang haram, dan hasil yang diperolehi dari penjualan barang-barang tersebut adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika sudah mengharamkan sesuatu, maka akan diharamkannya juga harga hasil, haramkan juga harganya, iaitu hasil daripada perkara yang diharamkan tersebut. Apabila kita sudah tahu kita menjual satu barang dan pembeli tersebut akan menggunakannya ke jalan yang haram, maka hukumnya tidak boleh menjual barang tersebut. Dan janganlah kamu bertolong-tolong di dalam perkara dosa dan permusuhan. Surah Al-Ma'idah ayat 2. Adakah perlu mengaku dan minta dijatuhkan hukuman? Adakah disyaratkan untuk mengakui segala jenayah silam di mahkamah dan minta dijalankan hukuman? Tidak wajib seorang itu mengaku segala jenayah silamnya di hadapan seorang hakim supaya dijalankan hukuman ke atasnya, melainkan dah dituduh tu lain lah. Maksudnya sesaja pergi. Macam kita tadi lah, bila selagi mana Allah tutup aib kita, tak payahlah kita sesaja buka. Ya. Sesiapa yang Allah telah tutup rahsianya, maka tidak mengapalah untuk dia menutupi rahsia dirinya sendiri. Cukuplah dengan bertaubat kepadanya dengan sebenar-benar taubat nasuha dan mengakui segala dosa-dosa silam itu di hadapannya. Bagaimana pula bertaubat atas satu dosa tapi tidak bertaubat untuk dosa yang lain? Macam mana lah tu? Aku bertaubat dah yang ni, tapi dosa yang ni baik lagi. Macam mana? Adakah sah taubat nasuha saya jika saya hanya bertaubat untuk satu dosa tapi masih belum bertaubat terhadap dosa yang lain? Sah taubat terhadap satu dosa walaupun tidak bertaubat untuk jenis dosa yang lain, tetapi ini hanya terpakai jika dosa tersebut bukanlah dari jenis dosa yang sama dan juga tidak ada kaitan dengan dosa yang pertama. Faham tak? Dulu buat dosa, ni buat dosa. Hari ni dia taubat dah. Yang dulu tu tak kena-kena dengan yang sekarang, tu diterima taubatnya, InsyaAllah. Kan? Tapi contoh, jika seorang itu bertaubat daripada dosa mencuri dan dia tidak bertaubat untuk dosa minum arak, maka taubatnya terhadap mencuri tersebut adalah sah. Sebab arak dengan mencuri berbeza. Maka sah lah, tadi aku tak nak mencuri lagi, ya Allah, aku tak nak mencuri. Tapi yang arak tu dosa, tetap dosa lah. Tapi kalau dia bertaubat daripada curi kereta tapi tak bertaubat curi duit tabung masjid, tu sama. Contoh kan. Maka taubatnya tidak sah sebab dua-dua mencuri. Kan, dua-dua mencuri. Yang penting kena mencuri, dah kena taubat mencuri. Sama juga orang yang bertaubat menghisap shisha, rokok. Dah marah lah tu kan. Dan tidak bertaubat daripada minum arak. Ia tidak dikira sah taubatnya kerana setiap pelakuan tersebut sama sahaja dari segi jenis, rupa dan keadaannya, cuma sahaja keadaannya dilihat berlainan. Maknanya perbuatan minum yang masuk talan dalam mulut tu sama. Kan? Cik orang sokok bercakap lah, kita orang tak hisap, kita hambui balik, tak kan? Sodut hambui, tak kan? Kemudian keburukan melakukan dosa secara berterusan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ada menyatakan beberapa keburukan melakukan dosa-dosa secara berterusan. Apakah keburukannya? Pertama, haram dari mendapat ilmu yang bermanfaat. Kedua, kemurungan dan wujudnya keresahan yang meresahkan di dalam hatinya. Tak senang hati itu. Ketiga, disusahkan urusan dalam kehidupan seharian. Ada masalah hidup dia. Diharamkan dari berlaku taat. Kan? Banyaklah masalah kan. Diharamkan mendapat keberkatan. Allahu Akbar. Dia susah orang yang baik salah dosa betul susah ni. Payah nak taat perintah Allah. Kurangnya merasa kedamaian. Disampitkan dada tu. Membiarkan segala perkara-perkara dosa yang lain.
dibiasakan berterusan melakukan dosa, dihinakan oleh Allah, malahan ada dihinakan oleh manusia lain, dilaknati oleh segala binatang ternakan, ditandakan titik hitam di atas hati. Ada titik hitam, titik hitam. Titik hitam ni, apa maksud titik hitam ni? Kan? Disebutkan sesungguhnya dalam satu hadis, sesungguhnya seorang hamba itu jika melakukan satu dosa, maka akan dititik pada hatinya satu titik hitam. Bertaubat dan berhenti dari dosa itu, maka dibersihkan hatinya itu. Jika kembali melakukan dosa itu, kembali titik hitam akan bertambah sehingga hatinya hitam berkarat, dan itulah yang dinamakan sebagai ara'an, iaitu tutupan. Maknanya bila titik hitam banyak, dia akan menutup hati itu pada nampak benar-benar baik, tertutup hatinya nak buat benar-benar baik. Apa lagi keburukan melakukan dosa berterusan? Akan diletakkan di bawah laknat Allah. Allahu Akbar. Terhalang dari dimakbulkan doa, dihapuskan rasa malu, ditarik nikmat dari Allah, sentiasa merasa takut di dalam hatinya, tergolong di dalam tawanan syaitan, mati dalam keadaan yang buruk, mendapat azab seksa Allah di akhirat. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, yakinlah yang Allah itu Maha Mengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Minta ampun dengan Allah sebanyak-banyaknya. Kerana sesungguhnya Allah itu Maha Mengampun, dan keampunan Allah itu sangat luas, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah telah mengampuni, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Inilah kehebatan dan kebesaran sifat Al-Afu yang Maha Pemaaf, dan Al-Ghaffar yang Maha Mengampun, Allah Ta'ala. Nanti Zab masuk yang ni, kita dah start dah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan kita doa, ya Allah, Kau Maha Mengampun, Kau suka kepada keampunan, maka Kau ampunilah aku, ampunilah kami. Kan? Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yakinlah apabila seorang pendosa itu menyesal, meminta ampun dan membuat amalan yang saleh, maka pastilah akan diampunkan segala dosa. Sangka baiklah dengan Allah. Jangan kita cakap, aku ni semayang ni Allah tak terima tak tidak agak. Memang itulah dia. Dah kita sangka macam tu. Tapi kita minta, ya Allah, terimalah amalan aku, ya Allah. Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kau terimalah semayang aku ni, ya Allah. Kita semayang tengok orang tu semayang, elok lagi cara semayang, enggak semayang ni sama tak terima kat Allah kan. Memang tak terima. Kena cakaplah, insya-Allah, ya Allah, aku ni dalam proses belajar, ya Allah. Janganlah Kau tolak, ya Allah. Kan? Ingat tak kisah yang seorang lelaki yang fasik tu dulu. Dalam tajuk awal dulu kan, seorang lelaki yang fasik. Bila fasik tu tak terbendung kefasikannya tu, sampai orang takut orang kata takut merembak kefasikannya tu, sampailah kisah tu tersebar, sampailah kepada Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau poilah halau orang ni. Orang ni tak terbendung kefasikannya. Nabi Musa pun datang halau, kau janganlah duduk kat sini, kau ngacau orang ni. Daripada satu kampung ke satu kampung, halau. Akhirnya dia tercampak ke satu kawasan yang gersang. Dekat situ dia jatuh sakit, dia tumbang. Bila dia tumbang, oh ya Allah, tumbang, dia fasik lah kan. Segala macam benda-benda tak elok buat Daripada ketika itu dia kata, ya Allah, andai kata ayahku ada di sini, tentu dia akan bersedih denganku. Kalau ibuku ada di sini, tentu dia akan memangku aku dan meratapi pembagianku. Kalaulah anak-anak aku di sini, tentu akan menangisi aku dan mendoakan aku. Kalaulah isteri aku di sini, tentu dia turut hibur di sisiku. Ya Allah, aku hari ini terbakar di bawah cahaya panas matahari, tapi janganlah Kau bakar aku dengan api neraka-Mu, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Maksud tu dia dah terbaring tau, dah kena halau. Maka pada ketika itu Allah hantar malaikat datang menyerupai ayah dia, menjelma menjadi ibunya, menjelma menjadi isteri dia, menjadi anak-anak dia. Semua mengelilingi dia. Bila mengelilingi dia, semua menangislah macam mana. Oh, hari ni ada semua, ya Allah.
ampunilah dosaku ya Allah, aku sangat gembira ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, kau pergi dekat kawasan, ada satu kawasan ni, kau cari ada seorang wali Allah telah pun, wali Allah, seorang wali telah pun mati di sana. Uruskanlah pengkebumiannya. Nabi Musa pergilah. Sampai sana tengok, ini bukan lelaki yang aku halau dulu ke? Kata. Dia cakap, ya Allah, bukankah lelaki ini aku halau? Maka Allah Ta'ala pun beritahu, sungguhnya aku maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Maka sungguhnya lelaki itu telah bertaubat, nak beritahu dosa besar. Itu juga kisah yang kita pernah kongsikan dulu dalam kitab yang sama, Buka Syafatul Qulub. Ingat tak, ada seorang lelaki datang, dia mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dah buat satu dosa besar, aku rasa Allah tak boleh ampun dosa aku ni. Apa dosa kau? Ceritalah. Besar mana dosa aku ni Rasulullah? Cerita, apa cerita Dia kata, apa dia buat? Dia dah menggali satu kubur perempuan yang cantik. Dia telah bersama menyetubuhi perempuan tu, menyetubuhi mayat tu. Dia telanjang dengan mayat tu, kemudian dia bersama tonggak mayat tu. Kalau tonggak berdiri mayat tu, celakalah kau wahai manusia, dia kata. Kau telah menjatuhkan aib aku, kau telah membuka aib aku di hadapan Allah, kau telanjangkan aku, dan kau melakukan perbuatan terkutuk tanpa rela aku. Tu dia tak. Masa tu Nabi sebab apa? Dia kata, pergilah kau daripada sini. Kata. Nabi tak boleh tengok muka orang ni masa tu. Nabi suruh pergi. Nabi takut nanti dia boleh bonci kat orang tu. Pergi dia tu. Tak lama lepas tu datang malaikat Jibril. Allah Ta'ala hantar ke dia, jumpa dengan Nabi. Apakah pandanganmu kepada Allah? Allah tu maha pengasih, Allah tu maha penyayang, dan Allah maha pengampun. Kalau macam tu, macam mana pula kau boleh menafikan orang yang minta ampun tadi tu? Bayangkan dosa yang tak terbayang ke otak kita ni. Jadi itulah dia cerita, kita ni jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Banyak keburukan kadang kita rasa tak tergamak. Mungkin ada benda yang kita rasa tak tergamak nak cerita, nak cakap. Kadang mungkin lah masa muda-muda dulu kau bila kan, dosa masa berkojo dulu kau, dosa dengan kawan-kawan kau. Kadang jadi janganlah kita putus asa dengan rahmat Allah. Minta ampun dengan Allah. Walaupun dosa kita sebesar bangunan, tetapi kerahmatan, keampunan Allah adalah seluas lautan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itulah dia faham tanda-tanda subuh nanti tu kan. Tonggak sandar tu lain macam ya. Dah 7.30. InsyaAllah kita jumpa lagi dari kesempatan. Sungguhnya yang baik tu datang dari Allah SWT. Menurut itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sedikit saya nak maklumkan jugalah, kalau